الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمنا بالإسلام والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه ووالاه. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يسر ولا تعسر رب يسر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dihormati imam bertugas dan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kerana kita masih lagi diberi peluang segar pada subuh Ramadan yang barakah, diberikan umur yang panjang, diberikan kesihatan dan diberikan hidayah untuk berada di rumah Allah sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala. Amat hebat dan besarnya bagi orang yang berjaya menempatkan dirinya di rumah Allah, khususnya untuk berjamaah solat subuh, menunaikan solat 2 rakaat salatul fajri, berjamaah solat subuh, berada dalam majlis zikir, berada dalam majlis ilmu, dan seterusnya. Allah akan anugerahkan berbagai-bagai lagi keistimewaan sekiranya kita terus menerus melakukan amalan-amalan yang dituntut dalam agama. Di antaranya ialah menyatakan kesyukuran kepada Allah dengan melakukan sedekah, mengeluarkan sebahagian daripada nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk tujuan membantu orang Islam, membantu perjalanan menegakkan agama Allah fi sabilillah. Kerana dalam satu hadis Rasulullah menerangkan bagaimana pada waktu subuh seseorang muslim itu di mana 2 orang malaikat akan bersama-sama melihat apakah yang dilakukan oleh seorang muslim pada awal subuhnya, yaitu seorang akan melihat apakah kebaikan yang ia lakukan. Sekiranya dia melakukan satu kebaikan, yaitu contohnya memberikan sedekah. Sedekah ini bukan semestinya wang ringgit, tetapi berbagai-bagai bentuk sedekah, sehingga zikir, wirid, dan amalan-amalan yang berbentuk ketaatan pun adalah dianggap sedekah, tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seorang itu melakukan satu amalan, maka malaikat yang pertama itu akan mendoakan kepada orang tersebut supaya Allah berikan nikmat itu, Allah tambahkan nikmat tersebut. Allahumma a'ti munfiqul khalafa. Itu di antara doa yang dibaca oleh malaikat kepada orang yang menyumbangkan
nikmat ataupun melakukan amalan sedekah pada awal pagi, awal subuh, yang bermaksud, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah kepada orang yang menginfakkan sebahagian daripada hartanya ini khalafa. Khalafa ni ialah ganti, ditambahkan apa yang kita keluarkan. Kita sedekah RM10, besar kemungkinan akan digandakan RM100, RM1000 dan sebagainya, tapi dalam bentuk-bentuk yang berbagai-bagai lah. Tetapi kalau kita tidak melakukan amalan yang ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka malaikat yang kedua ini akan mendoakan juga, tapi mendoakan benda yang tidak baik kepada orang tersebut. Allahumma mumsikul khalafa, ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada orang yang kedekut. Mumsik ni orang yang kedekut. Talafa, talafa itu ialah kebinasaan, binasa. Dia tak keluarkan hartanya, nikmat yang lain pun Allah akan tarik, Allah akan kurangkan, Allah akan ganti dengan bala, kifarah dan sebagainya, kerana dia kedekut, kerana dia kikir dengan nikmat yang Allah kurniakan. Jadi benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita selalu dengar, kita selalu, dan kita faham, siapa yang bersyukur, insya-Allah Allah akan tambah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pagi ini kita mungkin mengulang kaji yang berkaitan dengan Ramadan. Banyak perkara-perkara yang perlu kita lihat, benda-benda yang boleh menambah baik amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya pada bulan Ramadan ini. Kerana Allah jadikan bulan Ramadan sebulan ini ialah untuk membina, untuk mendidik, untuk mentarbiah jiwa raga kita supaya menambahkan ketaatan kepada Allah SWT. Setelah 11 bulan yang lepas, kita mungkin asyik, kita mungkin dipengaruhi oleh hawa nafsu, terlupa dan sebagainya. Allah peringatkan selama sebulan ini supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini di antara hikmah yang besar dalam Ramadan, yaitu untuk mengembalikan manusia ke landasan yang betul. Setiap tahun disediakan sebulan madrasah, sekolah. Kalau kita tak pernah belajar sekolah agama pun, sebulan ni kita perlu belajar banyak mengenai agama kita supaya kita kembali menjadi insan yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada fitrah yang Allah jadikan manusia itu sebenarnya adalah mentaati Allah, tunduk, quduk kepada Allah sejak di alam roh lagi yang kita sebut sebelum ini. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, surah Al-A'raf ayat 172. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Ini yang dilakukan oleh roh kita semasa sebelum dilahirkan dulu. Hikmah besar inilah yang kita nak kembalikan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan masanya pada bulan Ramadan, puasa yang bukan sahaja menahan diri daripada lapar dan minum, tetapi menjaga, memelihara jiwa raga, roh, nafsu dan sebagainya supaya berada di landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah. Artinya, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kita tengok manusia di atas muka bumi kebanyakannya menjadikan dunia ini sebagai suatu yang utama daripada yang lain, walhal kita adalah
menjadikan dunia ini sebagai jabatan, sebagai tempat sementara, tempat berdagang, tempat lalu, tempat musafir dan sebagainya untuk pergi ke alam yang kekal abadi, iaitu akhirat. Sebab tu kita kena kawal hawa nafsu, dan Allah sediakan bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa. Allah janjikan berbagai-bagai kemudahan yang Allah berikan. Allah kekang ataupun Allah belenggu syaitan. Itu kelebihan, kelebihan yang jelas dan nyata. Allah belenggu syaitan supaya tidak mengganggu manusia sepanjang bulan Ramadan, supaya manusia bersedia untuk melakukan kebaikan. Malah sudah terbukti kita lihat bila masuk bulan Ramadan ada perubahan-perubahan di kalangan manusia, khususnya diri kita sendiri, untuk lebih mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lihatlah di masjid di surau awal Ramadan, sebelum Ramadan, malah orang muslim sudah bersedia sejak daripada bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan seterusnya tahun-tahun yang akan datang. Allahumma barikna fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan sekarang kita tambah pula wa ballighna Lailatul Qadr. Kita tambah lagi wa ballighna Ramadanil Qadimah. Kita tambah lagi hujung-hujung Ramadan ni kita akan tambah satu lagi. Ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah aku kepada Ramadan tahun depan pula. Itu kita selalu doa di akhir Ramadan ni kita akan dengar bagaimana ceramah akan huraikan. Salah satu doa yang perlu kita doa di akhir Ramadan ialah supaya Allah panjangkan umur bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dalam hadis Rasulullah pernah menerangkan bahawa bulan Ramadan ini amat hebat, kehebatannya tidak dapat dinilai oleh manusia. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ta'lamu ummati ma fi ramadana latamannau an takuna sanatu kullaha ramadana. Maksudnya, kalaulah umat ini mengetahui keagungan bulan Ramadan, pasti mereka akan berharap agar tahun itu menjadi bulan Ramadan sepenuhnya, setahun. Kalau kita tahu banyak keberkatan, kelebihan bulan Ramadan, kita akan sentiasa berdoa semoga sepanjang tahun ini macam bulan Ramadan. Itu yang hebatnya bulan Ramadan, tak dapat dinilai. Lianna sanata fiha mujtama'atun, kerana kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan ini terkumpul di dalamnya. Apa yang tidak ada dalam bulan Ramadan? Latihan jasmani dari segi menjaga kesihatan dengan mengurangkan makan, berpuasa, yang jelas memberi kesan yang hebat untuk seseorang itu menjaga kesihatannya. Sekarang pun dah 10 hari kalau kita tengok, mungkin ada kesan kepada kita. Tali pinggang dah jadi longgar seinci dah. Tuan-tuan sukat badan masing-masing, seinci dah longgar sebab kita hanya makan sekali. Makan pun bukanlah makan yang jenis makan pulun sampai melebihi hadnya. Makan Ramadan sederhana sahajalah untuk kadar yang diperlukan. Kesan dari segi jasmani itu memang akan jelas berlaku sedikit demi sedikit pada diri kita. Rahmat Allah, kalau dikatakan bulan Ramadan itu di awalnya rahmah, itu kerahmatan yang Allah turunkan, kita lihat manusia menjadi kasih dan sayang itu lebih orang yang nak memberi makan kepada orang yang berpuasa ini ramai. Semua pakat nak bagi. Jadi siapa nak makan? Dia juga makan. Dia yang bagi, dia makan. Maksudnya ramai orang yang nak menghulurkan menjadi pemurah rahmah yang Allah turunkan itu akan berlaku dalam bulan Ramadan ini. Tak habis-habis
more sebulan 2 minggu 3 minggu sebelum Ramadan dah penuh. Jadi orang yang tak dapat giliran tu bawa juga, pula juga bertimbun-timbun makanan tuan-tuan. Di masjid, di surau, di mana, di simpang jalan pun kalau kadang-kadang jumpa banyak orang bagi sedekah, kerana dia tahu bahawa ibadah yang dikumpulkan dalam Ramadan seperti dalam hadis amat besar pahalanya. Walaupun memberikan sebiji tamar seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, memberi orang makan sebiji tamar sahaja, pahalanya amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ramadan juga mengawal ataupun mendidik manusia mujahadatun nafs, berjuang ataupun berlawan hawa nafsu. Hawa nafsu dalaman ini hanya dapat diturunkan dengan berpuasa. Puasa adalah suatu kesan yang hebat bagi kita mengawal hawa nafsu, keinginan. Bila kita berpuasa, hawa nafsu kita secara automatik akan turun dia punya power dia ataupun dia punya kehebatannya untuk mempengaruhi kita. Ini jelas, jelas. Selain daripada Allah berikan kelebihan syaitan diikat dan sebagainya, itu hawa nafsu kita akan menurun apabila kita tidak makan. Tidak makan. Cuma tidak makan tu bukanlah mengurang, melemahkan kita, malah dia menambahkan kekuatan dari sudut kerohanian kita. Kita melakukan solat tarawih ini dalam Ramadan, yang kata ibadatun mujtama'atun, ibadah tarawih. Tarawih yang kita lakukan, solat yang tidak ada pada umat-umat yang lain, tidak ada pada umat-umat sebelum ini selain daripada umat Nabi Muhammad SAW sahaja. Ya Allah, kurniakan solat tarawih, sunat tarawih 8 rakaat ke 20 rakaat, itu bukan masalahnya. Yang masalahnya buat ataupun tak buat. Buat 8, buat 20, nilainya adalah sama di sisi Allah dari sudut pelaksanaan ibadah tersebut. Malah Rasulullah pada peringkat awal solat tarawih ini melakukan solat tarawih secara individu, tak ajak orang pun lagi. Sebab sunat, solat-solat sunat ni asalnya adalah individu, pribadi, tidak ada berjamaah asalnya. Rasulullah lakukan sedikit demi sedikit, tetapi apabila para sahabat melihat Rasulullah, para sahabat ikut. Para sahabat ni orang yang Allah berikan kelebihan, tengok Rasulullah sembahyang sunat, dia orang ikut, berada di masjid sehingga tengah malam. Sehingga satu peringkat Rasulullah risau, bimbang, takut nanti sahabat mengatakan solat tarawih ni adalah satu perkara yang wajib, Lalu Rasulullah menerangkan bahawa tarawih adalah keistimewaan sahaja yang perlu diambil, dan solat jamaah yang kita lakukan secara berterusan ini, secara keseluruhannya hanya dilakukan pada zaman Umar ibn Khattab. Apabila Umar mengarahkan semua umat Islam hendaklah melakukan solat tarawih secara berjamaah di masjid, kerana kelebihannya amat besar, dan bermula dari situlah kita mengamalkan solat tarawih ini secara berterusan dengan memperbanyakkan zikir, memperbanyakkan doa, memperbanyakkan mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala di dalamnya. Semoga ia menjadi hidayah ataupun menjadi pendorong kepada kita supaya terus dalam melaksanakan tuntutan Allah, ketaatannya. Jadi dengan solat tarawih, kemudian seterusnya ialah dengan bersedekah, ataupun kita ambil yang lebih dahulu ialah dengan membaca Al-Quran. Al-Quran juga adalah satu yang hebat dalam bulan Ramadan, kerana Al-Quran diturunkan dalam bulan Ramadan. Rasulullah SAW bertadarus, mengulang kaji bersama-sama malaikat pada bulan Ramadan.
dan sebagainya. Banyak kelebihan-kelebihan yang kita lihat. Sebab itulah tuntutan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, bertadarus Al-Quran adalah di antara ibadah yang besar dan hebat. Kerana dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin. Surga itu merindukan 4 orang, 4 jenis. Yang pertama, taliyal Quran, orang yang sentiasa membaca Al-Quran, pembaca Al-Quran. Yang kedua, hafiz al-lisan, iaitu orang yang mengekang lidahnya, orang yang tidak bercakap yang kotor, keji, mengupat, mengata ada benda-benda yang tak elok. Syurga rindu kepada orang ini. Dan yang ketiga, mut'imil ji'an, iaitu pemberi makan kepada orang yang lapar. Orang yang lapar itu maksud di sini ialah orang yang berpuasa, orang yang menahan daripada makan dan minum. Dan yang terakhir, was-shaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Ini 4 golongan yang syurga sentiasa merindui orang tersebut. Jadi ini hebatnya tuan-tuan ya. Dan seterusnya, selain daripada ibadah-ibadah yang wajib iaitu berpuasa, dalam Ramadan juga ada satu lagi ibadah yang wajib dan asas yang menjadi anak kunci kepada puasa kita, iaitu zakatul fitri, zakat fitrah. Zakat fitrah itu bukan suatu benda yang sengaja diadakan, tetapi ia adalah anak kunci, dia adalah lesen kepada puasa yang kita lakukan sebulan Ramadan. Kerana dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumul abdi mu'alliqun bainas samai wal ard hatta yuaddi sadaqatal fitri, wa iza addal sadaqatal fitri ja'alallahu janahaina ahdarain yatiru bihima ila samai as-sabi'ah, summa ya'murullahu ta'ala an yuj'ala fi qindilin min qanadilil arsh hatta ya'tiya sahibuh. Maksudnya puasa seseorang hamba tetap tergantung di antara langit dan bumi hingga ia menunaikan zakat fitrah. Dan apabila dia telah menunaikan zakat fitrah, maka Allah memberikan 2 pasang sayap kepada puasa tersebut untuk terbang ke langit yang ke-7. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh agar puasa itu ditempatkan dalam sebuah kandil, yakni lampu, di antara kandil-kandil aras sampai datang pemiliknya kelak. Simpan puasa kita tu, tempat yang khas apabila kita sudah melakukan zakatul fitri. Zakat fitrah itu lesen, dia adalah wajib. Dia bukan macam amalan tarawih, amalan bersedekah yang dianggap sunat. Dia juga wajib macam puasa bulan Ramadan. Jadi puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, 2 perkara yang diwajibkan Allah dalam bulan Ramadan sahaja. Waktu lain tak boleh. Zakat harta, zakat RM2 itu sepanjang tahun bila-bila masa kita boleh tunaikan. Tapi zakat fitrah ialah mesti ditunaikan sebelum solatu Aidil Fitri, sebelum solat Aidil Fitri. Dan afdalnya ialah selepas subuh sampai solat fitri, itu yang paling afdal. Tetapi dalam mazhab Syafi'i dibimbangi takut masa terlalu pendek tidak sempat, maka diharuskan sejak daripada awal Ramadan sehingga sebelum Aidil Fitri. Perlu ditunaikan, perlu dilakukan sebagai zakat pembersih jiwa diri seseorang. Setiap orang
tidak terkecuali. Kaya miskin semuanya diwajibkan, sekadar yang ada padanya. Apa yang dia ada, kan tak ada langsung makanan untuk pada hari itu untuk diberikan sebagai zakatul fitri. Kalau orang yang kaya yang tak pernah bersedekah, kalau dia seorang Islam, mesti membayar zakatul fitri untuk puasa yang diterima oleh Allah. Mana macam satu benda yang wajib, ya memang wajib lah. Satu perkara yang tidak boleh dielakkan, kedekut macam mana pun, zakat fitrah kena bayar. Kena bayar. Kalau tidak, puasa dia habis, tak berguna sebulan, kerana dia tergantung di atas langit. Allah tidak akan luluskan sekiranya zakat fitri belum dilaksanakan. Sayyidina Uthman bin Affan pernah terlupa nak bayar zakat fitrah 1 tahun, sampai lepas mayang baru tengok tak bayar lagi. Lalu digantikannya dengan memerdekakan seorang hamba. Sayyidina Uthman ganti memerdekakan seorang hamba sahaya. Namun apabila dia beritahu kepada Rasulullah kata apa? Rasulullah kata kalau kamu bayar 100 orang hamba sahaya pun tidak sama dengan kamu bayar zakat fitrah dalam bulan Ramadan. Itu kehebatan zakatul fitri, yang mana dia adalah suatu benda yang wajib. Pendapat Imam Hasan Al-Basri, zakat fitrah puasa bagaikan sujud sahwi dalam solat. Sebagaimana sujud sahwi itu macam mana? Harus dilaksanakan kerana peristiwa tersebut terjadi dalam solat. Kita sujud sahwi kerana apa? Kerana ada benda-benda yang dalam semayang tu kita ragu-ragu, kita buat silap, kita tersalah. Kita disuruh supaya sujud sahwi. Kalau puasa, zakat fitri lah yang membersihkan puasa-puasa kita keseluruhannya. Sebab puasa kita ni bukan pasti lengkap, sempurna, kemas, tamam seperti mana puasa para soleh, para sahabat. Sebab itulah zakat fitri itu dikata sebagai pembersih kepada jiwa, diri dan puasa itu sendiri. Semestinya kita kalau semayang kita boleh cuci dengan sujud sahwi, tapi bila puasa kita kena sucikan, kita kena gilap dia dengan zakatul fitrah. Ini di antara keistimewaan kehebatan zakat fitrah. Kalau sembahyang kita boleh baiki sembahyang dengan solat-solat sunat. Solat-solat sunat memperbaiki, menampung kekurangan dalam solat wajib. Puasa zakatlah, zakat. Tapi zakat itu jadi wajib, lebih hebat lagi lah berbanding dengan sujud sahwi yang hanya sunat saja kan, sunatnya. Kalau nak perelok semayang sujud sahwi, hang dah terlupa. Kalau tak sujud sahwi, batalkan puasa, batalkan semayang, tak batal kan, cuma tak sempurna lah, tak sempurna. Tetapi kalau puasa tak tunaikan zakat fitri, langsung puasa itu tidak bermakna. Jadi zakat fitrah ni lebih hebat lah daripada amalan-amalan ibadah yang lain yang ditentukan dalam agama ni. Yang terakhir, marilah kita lihat beberapa kelebihan dan keistimewaan zakat fitrah. Kerana bulan Ramadan ni kita dah banyak dengar kelebihan orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Man a'ta sadaqatal fitri kana lahu asyratu asya'. Sesiapa yang memberi zakat fitrah, dia akan mendapat 10 perkara. Al-awwalu yatharu jasaduhu minaz zunubi. Yang pertama, badannya dibersihkan daripada dosa-dosa. Menggunakan zakat fitrah ni, dibersihkan anggota badan kita. Sebab itu bila kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah orang yang bersih, bersih. Zakat fitrah di antara yang dapat membersihkan. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Tidak berguna harta benda, anak pinak, kecuali orang yang datang menemui Allah Subhanahu Wa Taala dengan jiwa yang bersih, jiwa yang sempurna. Jadi zakat fitrah boleh membersihkan kita daripada dosa. Yang kedua, wasani yu'taqu minan nar. Yang kedua, dibebaskan daripada api neraka. Semua orang mesti diwajibkan berdoa supaya itqun minan nar, membebaskan diri daripada api neraka, jauhkan diri daripada api neraka. Kerana nanti Allah Subhanahu Wa Taala bila kita puasa, bila kita keluar zakat, dia akan padam nama kita daripada senarai orang yang masuk neraka. Kalau ada nama kita dalam senarai orang masuk neraka, dia akan padam dengan kuasa, dengan izin, dengan arahannya. Yang ketiga, yasiru saumahu maqbulan. Ini yang ketiga yang kita kata lesen tadi. Puasanya akan diterima. Sebab zakat fitrah, puasanya akan diterima. Yang keempat, pasti memperolehi syurga. Syurga adalah satu yang kita idam-idamkan, yang kita mohon kepada Allah setiap kali kita sembahyang. Selepas sembahyang, kita mesti berdoa supaya Allah masukkan syurga. Yang ketujuh, yang keenam dulu semua kebaikan yang dilakukan pada tahun itu diterima. Yang ke-8, yang ketujuh dia pasti mendapat syafaatku pada hari kiamat. Syafaat juga suatu benda yang diidam-idamkan oleh semua orang Islam. Dan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah satu yang hebat, yang diberikan kepada umatnya yang melakukan zakatul fitri, di mana puasanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ke-8, dia akan melintasi di atas siratal mustaqim sebagaimana kilat yang menyambar. Sebagaimana kilat yang menyambar, itu yang ke-8. Wasamin wattasi' yarji'u mizanuhu minal hasanat. Berat timbangannya dengan kebaikan di akhirat besok. Wal ashir yamhullahu ta'ala ismuhu min diwanil ashqiya, iaitu Allah akan hapuskan namanya daripada daftar orang yang celaka. Ni yang saya sebut tadi, bila ni tidak ada lagi senarainya. Kalau kebetulan dia disenaraikan di kalangan orang-orang yang bahkan menghuni neraka, Allah akan padamkan dengan sebab dia berpuasa dan menunaikan zakat. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat umat Allah, marilah kita sama-sama mengambil kesempatan dalam bulan Ramadan dalam bulan Ramadan, iaitu melakukan sebanyak-banyak kebaikan dan sebanyak-banyak amalan. Afdalus sadaqati sadaqatun fi Ramadan. Sebab tu banyak orang nak bayar zakat, nak bagi derma, itu dalam bulan Ramadan. Surau dan masjid tak berhenti-henti, tak putus-putus menerima sumbangan. Kita tak minta pun dia bagi bagi. Itu kelebihan, dia tahu kelebihan dalam bulan Ramadan. Dia tahu bahawa nikmat ini adalah perlu diagihkan. Dia tahu bahawa sedekah itu adalah haknya yang akan diperolehi di akhirat besok. Kalau setakat benda-benda wang ringgit di dunia ni belum pasti adalah haknya, mungkin hak orang lain. Wa man fatara sha'iman falahu misru ajrihi min ghairi an yanqus min ajri shaim syai'. Jadi bila dalam bulan puasa ini juga, bila kita membantu sesama orang yang berpuasa, maka kita juga mendapat pahala seperti mana orang yang berpuasa. Ini satu kelebihan yang lain. Dan banyak lagi amalan-amalan yang perlu kita tambah dari masa ke semasa. Tidak lain dan tidak bukan ialah supaya kita dapat merebut janji Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu la'allakum tattaqun. Yang pertama, kemudian yang kedua la'allakum tashkurun, dan yang ketiga la'allakum yarshudun. Tiga benda ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat Ramadan, surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186 yang kita baca, imam baca, kutiba alaikumus syiyam
ujungnya yattaqun la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, ujungnya la'allakum tashkurun. Wa iza sa'ala ibadi anni fa inni qarib, ujungnya la'allahum yarshudun. Dan yang terakhir itu ialah disuruh kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, sedikit peringatan khususnya kepada diri saya sendiri dan tuan-tuan muslimin dan muslimat, dapat menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelum ini ya. Sebelum ini mudah-mudahan kita dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hambanya yang menjadikan hidupnya hari ini lebih baik daripada semalam, semalam lebih baik daripada sebelumnya, dan menjadi orang-orang yang bersyukur, bertakwa dan diterima di sisi Allah sebagai hamba-hamba yang beriman. Jadi mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah di bulan Ramadan, dijadikan apa yang kita buat sebagai amal ibadah bekalan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma barik lana fi Ramadan wa ballighna lailatul qadr. La ilaha illallahil halimul azim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghis. Ya hayyun ya qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma ya kashifal gham wa ya farijal ham wa ya man li ibadihi yaghfir wa yarham wa ya dafi'al bala wal waba wan niqam. Idfa'na ya Allah, idfa'na ya Allah, idfa'na ya Allah ya rabbal alamin. Kullu bala'in wa khususan virus corona wa waba'in wa hammin wa dayiqin wa shiddatin wa niqmatin wa fitnatin ma zahara minha wa ma batan. Tahassanna bizil izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna ala al-hayy allazi la yamut. Isrif anna al-bala wal waba wa su'al asqam. Allahumma la tahrimna ma indaka bi syirri ma indana. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.